Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah. Dalam bab yang kita kata bab melakukan perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara yang disuruh. Jadi antara perkaranya banyaklah perkara cabai-cabai permasalahan yang dibicarakan, dan sambung pula masalahnya far'unya cabainya yang berihram tidak boleh tahallul dengan uzur syar'i, uzur sakit. Yang ihram tidak boleh tahallul dengan uzur sakit. Tetapi dia hendaklah bersabar hingga sembuh, sama ada dia dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Tunggu sembuh. Atau dengan kedua-duanya. Atau ihram secara mutlak atau seperti ihram zaid, ikutlah ihram gagal apa pun, ihram haji ke umrah ke ataupun capur ke nak kirang ke atau matuk ke ifrat ke, semua tu kena sabar dah. Hendaklah dia sempurnakannya sampai sudahlah. Jika haji dia sempurna kerananya, kalau jika sekiranya telah luput, dia bertahallullah dengan tahallul umrah. Seperti dahulu penerangannya, habis musim haji, umrah boleh lagi dah. Dan dia wajib qada lepas ni dah. Jika dia tidak disyaratkan tahallul dengan sakit. Jika dia tidak syaratkan tahallul dengan sakit, kalau dia tahallul tu kalau aku sakit nak berhenti, masa niat awal lagi. Jika dia syaratkan ketika ihramnya, seperti syarat tahallul dengan sakit tidak memberi kesan kecuali disertakan dengan ihramnya. Jika dia syaratkan ketika ihramnya bahawa jika dia sakit dia bertahallul, atau syaratkan tahallul kerana tujuan-tujuan lain. Dalam Hasyiah menyebutkan antaranya hik. Kan hik kau tak saya teruskan haji kau, mengikut pendapat yang aujuh lah. Bahkan dia lebih masyaqqah daripada banyak uzur-uzur yang lain. Mengikut dah ada kira kalau hik ni 7 hari seminggu lah. Banyak kagak lah, payah sikit lah. Tawaf ifadah payah, tapi benda lain tu boleh buat lontar ke apa dah. Gitulah ceritanya nak. Jadi dia uzur tu dah isyarat. Kalau ibu bersyarat, kalau hik kau mari kau gapo nak tahallul, nak berhentilah haji umrah, nak menghalalkan diri. Ataupun tujuan lain seperti hik ni, seperti sesak jalan, hilang nafkah, tersilap pada bilangan atau seumpamanya dah. Mengikut pendapat yang sahih, dia sah dengan syaratnya dah, dan dia boleh tahallul lah. Jika dia tahallul dan syaratnya tahallul dengan hadiyu, hendaklah dia sembelih hadiyu dah. Dia boboh syarat dia. Cara nak tunjuk dia tahallul tu, dia kena sembelih juga dah. Jika dia syaratkan tahallulnya tanpa hadiyu, tanpa hayu korban, maka tidak wajib ke atasnya sembelih hadiyu. Jika dia itlakkan, umumkannya, dia tidak lazim juga mengikut pendapat yang asah. Tidak wajib, tidak lazim. Jika disyaratkan untuk menukar hajinya kepada umrah ketika sakit, hukumnya harus saja dah. Mula buat haji tukar pada umrah kerana sakit, tak tahan duduk sabar dan pakai ihram tu. Jadi dia pun untuk kalah niat jadi tamattu, boleh lah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allamah Al-Bulqini lah dalam Al-Umdah Al-Abrar. Sebagaimana dalam Al-Tufah dan Nihayah ditambahkan kepadanya pendapat yang aujuh, yang lebih kuat lah dah, bahawa dia tidak lazim, tidak boleh. Dalam keadaan ini keluar kepada tanah halal yang paling dekat walaupun mengambil masa sedikit, kerana kaedah menyebutkan dimaafkan pada yang berkekalan apa yang tidak dimaafkan pada permulaan. Dan seumpamanya sebab disebut dalam Syarah Al-Ubab khilaf bagi Bulqini. Jadi khilaf lah, ada kata boleh, ada kata boleh nak tukar jadi haji kepada umrah dah sebab kes sakit lah dah. Dah. Ada pendapat Imam Nawawi kata haruhan ni nak, tapi ada hak kata boleh lah. Kalau dia berkata jika aku sakit jadilah aku halal, maka jadilah dia halal dengan sebab sakit mengikut pendapat yang sah. Dan begitulah dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Far'un caban. Keupayaan khas yang berbetulan untuk seseorang atau sebilangan daripada kumpulan hendaklah dilihat. Kepunyaan khas dah. Kita tengok setahu mana dah kepunyaan dah. Jika yang ihram tidak uzur seperti dihalang dengan sebab hutang yang mungkin ditunaikannya. Sebab dia ihram tidak uzur seperti dihalang dengan sebab hutang yang mungkin ditunaikan, maka dia tidak harus bertahallul dah. Dia boleh bayar lepas ni lah. Kita bayar, klik ni bayar. Memang ada PT. Cuma ni tak dia bayar lagi kau.
Ataupun memang bayar je kaedah je boleh sekali kau dah. Mengikut perjanjian lagi kau. Tiba tu yang minta awal. Dia kata tak payah berhenti lah nah. Lagi boleh buat bicara atau seberhenti lagi aja terus ke sampai sudah. Bahkan wajib dia melangsai ke hutannya nah dan meneruskan hajinya. Kalau dia tuai yang minta paksa juga, berilah duit hotel dia. Bayar per habis nak lesah hotel dia. Teruskan hajinya. Kalau ada piti lebih lagi, teruskan hajinya. Jika luput haji dengan sebab tahanan dah, nak demo gapo, maka mestilah meneruskan perjalanan ke Mekah dan tahallul dengan umrah. Teruskan juga dah. Difaham daripadanya bahawa tidak memadai daripada umrah Islam itu yang wajib. Jadi tak jadi umrah selesai lah. Umrah hak sekalian haji ataupun umrah hak wajib. Jadi dia tahallul dengan umrah dan wajib dia qada seperti tahallul. Qada tu haji, umrah haji dia lah. Nah. Jika dia uzur seperti dipenjarakan oleh pemerintah secara zalim atau kerana hutang yang tidak mungkin dia tunaikannya, maka haruslah dia bertahallul. Nak gimana tak? No apa ni kat demo dah. Far'u cabang dah, perbahasa cabang. Jika dia ihsar tahallul dia, maksud tahallul kerana terhalal. Jika nusuknya sunat, dia tidak perlu qada dah. Kalau dia nak pergi umrah tu sunat dah. Tiba-tiba terhalal dah, jadi dia tak perlu qada lah, benda sunat dah. Jika bukan sunat hendaklah dilihat. Jika dia tidak kekal seperti haji Islam pada tahun pertama, daripada tahun-tahun dia boleh tunaikannya, maka dia tidak perlu melakukan haji kecuali berhimpun syarat-syarat istita'ah mampu selepas itu dah. Jadi dia nak haji Islam itu tak mampu, dia tak boleh lah ni agak banyak lah. Kalau tak mampu visa ke apa dah. Covid ni lagi lah kurang dah, tak boleh pergi haji dah. Jadi halang itulah. Jika dia kekal seperti haji Islam selepas tahun pertama dan seperti qada dan nazar, maka dia tetap kekal pada zimmahnya, tanggungjawabnya. Sama ada dia ini semua kepungan, halangan yang umum dan khusus mengikut pendapat yang asah. Ada pendapat wajib qada pada yang khusus saja dah. Jadi ada hak kata dia qada kalau dia khusus ni. Ya tertentu lah umum. Macam niat, macam nazar juga tertentu dah. Jadi dia kata wajib qada lah kalau hak sunat dah. Far'u cabang, jika dihalang daripada jalan dan di sana ada lagi jalan lain yang mungkin dia boleh laluinya dengan dia dapati syarat-syarat istita'ah mampu lah. Padanya tidak jadi bahaya ke apa. Hukumnya wajib dia melalui jalan tersebut walaupun jauh sikit dan tidak harus baginya tahallul. Sama ada jalan itu jauh atau dekat, tak boleh tahallul lalu tak. Atau halangan sikit pada ada jalan lain, pakai berhenti dah ni. Sudah lah. Carilah ke kat mana, tak boleh juga kan baru berhenti. Sama ada dia berharap mendapatkan haji atau dia takut terlepas atau dia meyakininya. Boleh ke atau terlepas. Jika dia ihsar dihalang pada bulan Zulhijjah sedangkan dia berada di Syam lagi atau di Iraq contohnya, maka wajib dia meneruskan perjalanan dan tahallul dengan amalan umrah. Sekat jauh lagi tapi kena pergi teruskan juga dah. Pasal ni macam nak pergi dah. Cuma tu kan amalan umrah lah, tak ada haji ni lah. Tama-tama jauh dulu berapa bulan jalan lah. Jika dia melalui jalan kedua, maka luputlah hajinya. Begitulah. Hendaklah dilihat jika di sana ada dua jalan, sama ada mesti baginya qada kerana luput semata-mata. Jika jalan kedua sebab luputnya haji kerana jauh atau sukar atau lainnya, maka tidak wajib qada mengikut pendapat yang asah. Kalau dia ada sebab tak qada lah. Maksudnya tidak wajib qada. Ini kerana dia dikira ihsar terhalang dan bukan kerana cuainya sendiri dah. Masalah kita tu denda ni, ada qada ke apa kerana cuaca sendiri dah, bukan dia tak sengaja dah. Far'u lah. Tiada perbezaan pada keharusan tahallul dengan ihsar kerana dengan terhalal itu antara disepakati demikian sebelum wukuf. Ada hak sepakatnya sebelum wukuf tu terhalal. Tak boleh nak pergi wukuf. Memanglah. Haji tak jadi dah. Dia kena ihsar, kena ihsar tahallul ihsar lah. Kena menghalalkan diri dah. Supaya dia tak pergi dah. Masa dia tak boleh pergi dah. Sekat dah. Sebelum wukuf dan selepasnya, dan tiada antara ihsar daripada Kaabah saja atau dapat wukuf atau daripada kedua-duanya. Kerana dia ihsar tahallul itu ke Kaabah saja, kerana nak pergi wukuf. Macam-macam lah. Jika ditahallul dengan ihsar yang berlaku sebelum wukuf, dia tidak perlu diqadakan lagi mengikut mazhab yang sahih seperti sebelum wukuf lah. Jadi dia kalau tahallul sebelum wukuf, dia tak perlu qada lah. Sebab tu bukan tak sampai lagi masa haji lah. Kalau dia buat wukuf, maka dia tak cukup gapa-gapa, dia kena qada lah. Ataupun dia tahallul tu lepas wukuf baru nak tahallul, tak sudah lagi amalan haji, dia kena qada lah. Pasal ada benda tu tegak-tegak dah. Tegak-tegak lagi amalan haji walaupun lama dah.
Dan dia kena qada tahun depan lah. Nak gitu lah lebih kurang. Jadi sebelum wukuf. Jadi jika ditahallul dengan ihsar yang berlaku sebelum wukuf, dia tidak perlu qada. Kalau sebelum wukuf dia. Mengikut mazhab ihsar seperti sebelum wukuf lah. Sebelum wukuf tak jadi haji lagi dah. Nak qada kan gitulah. Nyatakan di sini berapa permasalahan hukum berkaitan ihsar yang diambil daripada kitab Al-Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi dah. Yang berihram dengan haji boleh bertahallul, menghalangkan diri keluar daripada ihram haji itu apabila dihalang oleh muslim, itu mengikut pendapat Malik ni. Main tak boleh. Kalau dia tak bawa hadu, dia maksudnya dia tidak dikenakan dah lah. Tapi kalau dia bawa binatang nak sembelih tu, hadiu tu kena itulah, kena bayar dia lah, gitu yang kata dah. Pendapat mazhab Maliki saja, mazhab lain serupa. Dia tak ada hadiu ke ada hadiu pun dia kena bayar dam kerana dia telah berhenti daripada haji dah atau umrah. Dam dia seekor kambing lah, gitulah. Wallahu a'lam dah. Jadi banyak lagi lah. Apabila seorang berihram dengan umrah dan berihsar, ihram umrah lepas tu ihsar, ia bertilah terhalal dah. Maka baginya tahallul di sisi mazhab Syi'i dan jumhur ulama. Ya umrah pun kalau nak pergi umrah dia terhalal dah. Masalah henti pasport dah terhalal gapo dia kena tahallul. Sedangkan Imam Malik menegahnya dah tak boleh tahallul juga kalau umrah. Usul na'ira. Harus di sisi mazhab Syi'i tahallul dengan sebab ihsar terhalang sebelum wukuf dan selepas wukuf. Sama ada ihsar daripada Kaabah sahaja ke, terhalang daripada pergi tawaf Kaabah sahaja, atau daripada Arafah sahaja ke, atau daripada kedua-duanya. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh bertahallul dengan sebab ihsar selepas wukuf. Mazhab Abu Hanifah ni lepas wukuf tak boleh tahallul dah. Sudahlah, mana boleh. 9 hadiu ihsar dah, binatang korban untuk ihsar ni, untuk terhalal ni di sisi mazhab Syi'i dan Hanbali berdasarkan tempat dihalangnya, sama ada tanah haram ataupun di luar tanah haram dah. Maka dia berhenti tengah-tengah jalan pun terhalal kat, berhenti kena sembelih kambing ke apa dah sebagai dam dah. Abu Hanifah berpendapat tidak harus sembelihannya kecuali tanah haram saja. Ni Abu Hanifah suruh siapa ke tanah haram ada. Kalau tidak lah, kan tergantung ihsar. Kalau siapa mereka tak panggil ihsar terhalal lah. Apabila bertahallul dengan ihsar dengan terhalal ni dah, jika haji fardu maka kekalah sama seperti sebelum tahun tersebut lah. Inilah yang ijma'. Dan jika haji sunat maka tidak wajib qada di sisi mazhab Syafi'i. Ini juga pendapat Imam Malik dan Ahmad, sedangkan Abu Hanifah berpendapat wajib qada sekalipun haji sunat. Jadi haji sunat tak perlu qada lah mengikut jumhur ulama dah. Masuk mazhab kita. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa tidak harus bertahallul dengan sebab sakit atau seumpamanya, sama seperti orang yang sesak jalan atau hilang nafkah jika tanpa syarat. Ini juga pendapat Imam Malik dan Ahmad. Jadi tidak harus tahallul sakit sebabnya, sesak jalan atau hilang nafkah jika tanpa syarat lah. Kalau dia usaha ikhtiar dah tiba-tiba untuk jumpa agak nak ganam. Sedangkan mengikut pendapat Abu Hanifah, Al-Thawri, Abu Thawr dan Daud pada satu riwayat yang lain harus tahallul dengan sebab sakit dan juga sebab keuzuran. Abu Hanifah, Al-Thawr, Abu Thawr dan Daud dah boleh tahallul dengan sebab sakit dan juga sebarang keuzuran. Wallahu a'lam lah. Paling kita mikir haji kan. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.